Assalamualaikum, saya Nora Syikin binti Jaafar bernama Meti 207063 akan menyatakan ulasan lisensi buku yang bertajuk Multimedia dalam Bahasa yang merupakan karya Profesor Normaliza Abdul Rahim. Lisensi ini dibuat berdasarkan kajian perkaka bercerita, animasi dan lagu cerita rakyat Melayu. Kewujudan media digital terkini termasuk telepintar didapati telah meninggalkan impak yang positif dan juga negatif dalam kalangan pengguna, walaupun terdapat segelintir masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan media digital ini, namun rata-rata terdapat pembaruan dari segi teknologi moden. Seterusnya kita beralih kepada ujaran mengenai cerita rakyat. Kebanyakan pelajar telah memberikan ujaran tentang cerita rakyat yang mereka gemari. Contohnya, S1 menyatakan saya suka cerita Hakim tu, dia baiklah, dia nak tolong semua orang. Betul tak? Pendapat yang diberikan menunjukkan bahawa Hakim yang dimaksudkan dalam cerita tersebut suka menolong orang lain. Malah S1 berpendapat bahawa jika Hakim suka menolong orang lain, maka dia seorang yang baik. Selain itu, S2 pula mengatakan cerita yang Hakim dengan orang kaya dan miskin tu ke? Hakim tu memang suka tolong orang. Cerita penjual kayu api tu pun saya suka. Dia pun baik hati. Lepas tu dia ni jujur, tak suka tipu orang. Dia tak tamak. S2 kelihatan memberi kepastian terhadap S1 dengan mempersoalkan semula kepada S1 tentang cerita Hakim yang dimasukkan olehnya. Malah S2 memberikan kepastian dengan andaian bahawa Hakim memang suka tolong orang walaupun bagaimanapun S2 menambah dengan membuat perujukan cerita lain, iaitu cerita penjual kayu api yang baik hati. S2 cuba membandingkan Hakim dan penjual kayu api yang baik. S2 telah menyatakan bahawa penjual kayu api bukan sahaja baik hati namun suka jujur dan tidak menipu serta tidak tamak. Kesemua ujaran 12 pelajar jelas menyokong teori analisis wacana elemen andaian oleh Normaliza Abdul Rahim 2018. Menurut Normaliza Abdul Rahim 2018, andaian dianalisis dengan pendapat, perujukan dan persoalan. Ketiga-tiga sub-elemen andaian jelas menunjukkan bahawa ujaran lebih jelas dan mudah difahami melalui analisis tersebut. Analisis dan pembincangan di atas menunjukkan ujaran tentang cerita manusia oleh S1, S2 dan S3. Ujaran tentang cerita manusia dan binatang oleh S4, S5 dan S6. Ujaran tentang cerita binatang oleh S7, S8 dan S9, manakala cerita ujaran tentang cerita pokok oleh S10, S11 dan S12. Kesemua ujaran jelas menunjukkan semua subjek berminat dalam pembincangan tentang cerita rakyat. Di samping itu, bagi jenis animasi dan lagu cerita rakyat dibahagikan pada 5, iaitu cerita binatang, iaitu fable, cerita asal-usul legenda binatang atau tempat, cerita penipu lara iaitu indah, fantasi, menawan, cerita mitos dan cerita dongeng. 14 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat iaitu 42% merupakan cerita binatang. Kesemua 14 animasi dan lagu cerita rakyat ini melibatkan keseluruhannya berwatak binatang. Binatang yang terdapat dalam animasi dan cerita didapati boleh bercakap antara satu sama lain. Hal ini membuatkan pembaca, pendengar dan penonton dapat membayangkan setiap watak binatang yang memahami percakapan antara satu sama lain. Selain itu, 14 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat iaitu 42% adalah jenis cerita asal-usul animasi dan lagu cerita rakyat seperti Bangau dan Kancil, Gua Musang, Mengapa Gagak Hitam, Si Pintar, Sungai Duyung, Kayu Berubah Tempat, Burung di Daud, Batu Penyu, Tumpuan Besar Rendah dan Asal Nama Bukit Kuping, Semut Berperang dengan Gajah, Kelekatu yang Sombong, Mengapa Musang Makan Ayam dan juga Mengapa Leher Angsa Panjang.
Kesemua animasi dan lagu cerita rakyat yang disenaraikan di atas jelas menunjukkan keberkesanan cerita tersebut. Sebagai contoh, animasi dan lagu cerita rakyat Mengapa Gagak Hitam didapati menjawab persoalan mengapa burung gagak berwarna hitam berbanding dengan burung lain yang mempunyai warna. Hal ini diperjelaskan oleh masyarakat pada zaman dahulu di mana kesemua binatang dan haiwan tidak mempunyai warna. Maka, untuk menjadikan cerita yang menarik, masyarakat mencipta cerita yang masuk akal dan masyarakat pada masa itu boleh menerima cerita tersebut. Oleh itu, adalah jelas bahawa cerita jenis asal-usul ini mempunyai jalan cerita yang menarik dan boleh diterima akal manusia pada zaman dahulu, malah boleh diterima oleh masyarakat pada zaman sekarang. Selain itu, bagi jenis animasi dan lagu cerita rakyat berbentuk cerita penipu lara, iaitu bercerita tentang keindahan, fantasi dan juga menawan. 9 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat, iaitu 27% didapati mempunyai jenis cerita ini. Animasi dan lagu cerita rakyat seperti Bunga Cengkeh, Jambatan Pelangi, Penjual Kayu Api Yang Mulia, Puteri Tupai, Batu Belah Batu Bertangkuk, Burung Dedaut, Merbuk Gadis Pintar dan Nasi Menjadi Bunga. Jalan cerita animasi dan lirik lagu cerita rakyat jenis penipu lara ini kebanyakan melibatkan suasana di istana raja dan puteri. Suasana istana seperti fantasi dianggap sebagai salah satu cara untuk pendengar, pembaca dan penonton membayangkan suasana yang nyaman dan kekayaan. Suasana sebegini dapat memberikan satu ketenangan dan kepuasan kepada masyarakat pada zaman dahulu. Cerita fantasi ini diterima sebagai satu pengajaran, malah sebagai satu angan-angan dalam kalangan anak muda yang inginkan suasana yang indah seperti di istana. Akhir sekali, cerita mitos dan dongeng 5 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat, iaitu 15% merupakan cerita mitos, manakala kesemua animasi dan lagu cerita rakyat, iaitu 100% merupakan cerita dongeng. Adalah wajar dikatakan bahawa kesemua cerita dalam animasi dan lagu cerita rakyat adalah mitos, memandangkan kesemua cerita tidak benar dan diada-adakan bagi tujuan hiburan. Namun 5 cerita mitos yang dipilih didapati mempunyai ciri-ciri mitos yang lebih ketara. Animasi dan lagu cerita rakyat seperti Gua Musang, Ikan Duyung, Jambatan Pelangi, Puteri Tupai dan Batu Belah Batu Bertangkuk sebagai contoh animasi dan lagu cerita rakyat. Sungai Duyung diceritakan seolah-olah pada zaman dahulu ikan duyung wujud dan dapat dilihat oleh manusia. Hal ini dianggap mitos, memandangkan mengikut golongan saintis ikan duyung tidak pernah wujud. Maka kedua-dua pendapat ini bercanggah dan sehingga kini masih terdapat perdebatan tentang kewujudan ikan duyung, serupa dengan animasi dan lagu cerita rakyat yang lain. Sebagai contoh adalah mitos apabila musang dalam cerita Gua Musang berwarna-warni, putera raja yang tinggal di awan dan turun ke bumi melalui pelangi dalam cerita Jambatan Pelangi, puteri yang disumpah menjadi tupai dalam cerita Puteri Tupai, dan akhir sekali batu yang boleh memanggil mangsa dalam cerita Batu Belah Batu Bertangkuk. Walau bagaimanapun, kesemua animasi dan lagu cerita rakyat ini merupakan cerita dongeng, cerita yang hanya dianggap sebagai hiburan semata-mata. Apapun, cerita ini boleh dianggap sebagai memberi pengajaran kepada masyarakat kerana majoriti daripada cerita ini mempunyai nilai baik hati dan hemah. Secara keseluruhannya, berdasarkan keputusan yang dibuat, kajian menunjukkan bahawa setiap kategori dan jenis animasi dan lagu cerita rakyat lebih tertumpu kepada cerita binatang. Keputusan ini disokong dengan pandangan dan persepsi pelajar terhadap
kategori dan jenis cerita rakyat yang mereka gemari. Hal ini jelas terbukti bahawa pelajar sekolah masih boleh menerima kewujudan cerita rakyat, namun mereka menjelaskan bahawa animasi dan lagu cerita rakyat dapat menarik lebih ramai pelajar lain dalam memahami jalan cerita rakyat tersebut. Keputusan kajian juga menunjukkan bahawa animasi dan lagu cerita rakyat sangat menarik dan aplikasi telefon pintar merupakan media yang boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini memberi kesan yang positif terhadap tujuan memperkenalkan animasi dan lagu cerita rakyat ini. Selain itu, keputusan kajian juga mendapati bahawa pelajar lebih meminati kategori dan jenis animasi dan lagu cerita rakyat binatang. Hal ini kerana pelajar gemar melihat animasi binatang dan mereka juga kagum dengan animasi cerita rakyat yang boleh bercakap. Oleh itu, keputusan kajian ini hampir sama dengan keputusan kajian yang dilakukan oleh Normaliza Abdul Rahim, Awang Azman, Awang Pawi dan Nik Rafidah Nik Muhammad Effendi 2018. Normaliza Abdul Rahim, Nik Rafidah Nik Muhammad Effendi dan juga Awang Azman, Awang Pawi 2017 dan Normaliza Abdul Rahim, Hazlina Abdul Halim dan Nur Syahila Mansur 2017, di mana animasi cerita rakyat sesuai untuk semua lapisan masyarakat dalam penyebaran budaya dan nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Selain itu, keputusan kajian ini juga hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh Normaliza Abdul Rahim, Awang Azman, Awang Pawi dan Nik Rafidah Nik Muhammad Effendi 2018 dan juga Normaliza Abdul Rahim, Nik Rafidah Nik Muhammad Effendi dan Awang Azman, Awang Pawi 2017 dan juga Normaliza Abdul Rahim, Hazlina Abdul Halim, Roslina Mamat dan Nur Syahila Mansur 2016 dan juga Normaliza Abdul Rahim, Hazlina Abdul Halim, Nur Syahila Mansur 2017 dan Normaliza Abdul Rahim, Siti Nur Alia Roslan dan juga Nur Maisarah Roslan 2017, yang mana nilai sosial dan budaya terkandung dalam animasi dan lagu cerita rakyat difahami serta memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Kajian ini memberi manfaat kepada banyak pihak, terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mengambil kira cerita rakyat sebagai bahan bacaan wajib dalam kalangan pelajar di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Selain itu, pihak sekolah juga membuat pelbagai aktiviti dalam menyebar dan memberi kesedaran tentang kewujudan cerita rakyat dalam kalangan pelajar sekolah. Ibu bapa dan pelajar digalakkan mendengar dan juga menonton animasi dan lagu cerita rakyat supaya mereka boleh memahami budaya nenek moyang mereka.